Dalam webinar percuma ini ditaja oleh GDMFX dan topik utama kita pada hari ini adalah ulasan fundamental pada hari 31 Januari 2013 bermula pada pukul 8 malam waktu Malaysia sehingga pukul 9 malam. Dan pembentang anda saya Azfar. Kita akan berbicara dalam bahasa Malaysia sepanjang perbentangan ini. Kita mulakan. Topik utama kita adalah fundamental analysis dan fundamental review, dan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah 7 peraturan penting untuk perdagangan forex fundamental, iaitu perdagangan berita yang menguntungkan. Sekiranya anda ingin 7 tips, saya akan berikan hari ini 7 tips bagaimana untuk melakukan satu tindakan perdagang di dalam pasaran ini, di dalam pasaran forex, dengan menggunakan fundamental analysis. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Spotted factor. Tujuh tips perdagangan forex fundamental. Webinar sebelum ini telah membincangkan tentang asas perdagangan fundamental terhadap forex. Dan topik ini akan memberikan anda sedikit maklumat mengenai salah satu strategi yang anda boleh gunakan apabila berita ekonomi dikeluarkan. Kita telah banyak bincangkan tentang teknik analisis fundamental. Kita akan kembangkannya di dalam topik ini. Dan kita akan bincangkan beberapa tips yang anda harus lihat sebelum anda berdagang secara fundamental terhadap market real market. Baiklah, yang pertama sekali, tips yang pertama, tentukan satu maklumat khas yang anda ingin perdagangkan. Satu maklumat khas itu bermakna kita pilih salah satu ekonomi, salah satu indikasi ekonomi yang kita ingin lakukan perdagangan. Sebagai contoh, kita memilih untuk berdagang apabila interest rate dikeluarkan setiap bulan. Kita pilih satu masa itu sebagai teknik fundamental untuk berdagang. Sekiranya kita tidak ingin menggunakan interest rate, kita boleh gunakan juga berita yang lain seperti pengeluaran unemployment rate, NFP, dan macam-macam lagi. Saya galakkan anda untuk memilih satu berita yang lebih high impact berbanding dengan medium dan low impact. Kerana satu high impact akan menggerakkan satu pergerakan yang besar berbanding dengan medium dan low impact. Sekiranya anda mahu menjadi cekap dalam siaran berita sistem perdagangan, anda perlu mengetahui yang sekeping berita. Satu berita adalah satu yang paling penting. Kita memilih satu berita yang spesifik untuk memilih satu cara untuk mendapatkan keuntungan melalui satu berita tersebut. Hampir setiap hari, mungkin ada sekitar dalam 15 ketulan berita yang datang dari pelbagai negara. Bermakna anda boleh pilih sama ada untuk berdagang USD dollar ataupun Australian dollar, bergantung kepada news ataupun berita-berita ekonomi yang dikeluarkan oleh certain negara tersebut. Contohnya, kalau ingin perdagangkan Japan, kita harus memilih masa-masa waktu Japan mengeluarkan beritanya, iaitu pada pukul 7 pagi. Kita kena mula alert pada ketika itu sebelum berita dikeluarkan. 2 jam sebelum berita dikeluarkan, kita harus bersedia. Dan beberapa minit sebelum berita dikeluarkan, kita harus letakkan pesanan kita, sama ada instant execution ataupun kita gunakan pending orders, buy limit, buy sell limit, buy stop, sell stop. Kita boleh pilih sama ada untuk meletakkan mana-mana
pending orders tersebut yang saya ceritakan tadi. Mana-mana peniaga forex yang menyediakan maklumat tersebut dan lihat pada apa yang akan datang, yang akan berlaku pada masa hari tersebut atau minggu tersebut. Saya memilih maklumat yang sangat penting dan mengabaikan berita yang merupakan kepentingan yang rendah atau kebanyakan berita yang penting sederhana, medium impact, seperti yang saya katakan tadi. Seterusnya, tips yang kedua saya akan berikan kepada anda. Sekarang anda perlu menandakan tahap sokongan dan rintangan. Setelah anda pilih certain news, contohnya seperti NFP, kita pilih NFP kepada US pada Amerika Syarikat. Dan seterusnya apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menandakan tahap sokongan dan tahap rintangan kepada pasangan mata wang tersebut. Asas strategi dagangan berita adalah pada pemecahan tahap sokongan dan rintangan. Kerana kita perlu tahu untuk menandakan tahap-tahap tersebut pada carta. Sokongan dan rintangan adalah tempat di mana harga mendekati dan ataupun melantun ke atas parasnya. Melantun bermakna retrace. Jadi sama ada harga itu mendekati, memecah ataupun melantun kepada satu paras harga setelah keluar satu berita terhadap pasangan mata wang yang kita pilih tersebut. Sebelum tiba masa pengeluaran berita itu, anda boleh letakkan belian stop di atas rintangan dan jualan stop di bawah sokongan. Ia terpulang kepada anda sama ada anda ingin membuka kedua-dua pesanan sekaligus ataupun ingin membuka satu sahaja pesanan pada satu-satu masa. Kepada pedagang-pedagang baru, saya galakkan untuk anda letakkan satu sahaja pesanan apabila anda memasuki pasaran, satu arah sahaja, bukan satu pesanan, satu arah sahaja. Bermakna sekiranya kalau anda meletakkan belian, anda letakkan belian saja, anda tidak perlu letakkan jualan. Sebab sekiranya belian tercetus dan jualan dibiarkan sahaja, sekiranya anda terlupa untuk close pesanan pending order tersebut, berkemungkinan besar pending order itu akan tercetus tanpa disadari sekiranya anda terlupa memadamkannya. Seterusnya, tips yang ketiga adalah pilih pasangan forex anda yang akan diperdagangkan. Seperti yang kita bincangkan pada tip pertama, tip kedua tadi. Tip pertama menceritakan tentang tentukan satu maklumat khas yang anda ingin perdagangkan. Tentukan satu news yang khas untuk anda berdagang, untuk anda trade di dalam satu berita. Yang kedua, kita perlu tandakan tahap sokongan dan rintangan kepada carta sekiranya kita ingin memulakan perdagangan kita, kerana kita kebiasaannya fundamental traders akan memilih masa pemecahan ataupun lantunan apabila berlakunya satu pengeluaran berita. Mereka akan letakkan buy stop dan sell stop sebagai pending orders. Kerana kita tidak mampu untuk meletakkan satu pesanan sekiranya ia telah mula bergerak, dan mungkin kita akan terlambat sedikit sekiranya pergerakan pasaran telah mula bergerak sebelum kita letakkan pesanan. Jika kita ingin berjaya dengan sistem perdagangan fundamental ini, anda perlulah tahu bagaimana untuk memilih pasangan mata wang yang terbaik untuk perdagangan. Dan anda perlu memilih pasangan yang terbaik untuk diri anda sendiri, yang bersesuaian dengan diri anda sendiri, dan hanya berdagang kepada pasangan tersebut sahaja.
Tidak perlulah anda pilih satu pasangan mata wang kemudian pilih lagi apa yang korelasinya, korelasi terhadap pasangan tersebut, kerana ia akan mengganggu fokus anda terhadap satu pasangan mata wang. Apabila anda menganalisa beberapa pasangan mata wang, anda perlu memilih hanya kepada pasangan mata wang yang mempunyai gambaran terbaik kepada tahap sokongan dan tahap rintangan yang telah kita tanda pada tips yang kedua sebentar tadi. Seperti yang kita telah pelajari, terdapat banyak korelasi yang terdapat di antara pasangan mata wang. Korelasi tersebut boleh digunakan sekiranya anda telah berpengalaman dalam correlation. Seperti yang anda lihat pada minggu lepas, keadaan di mana Euro USD telah meningkatkan harganya, manakala GBP USD telah menurunkan harganya, bermakna tahap korelasi tidak lagi positif pada ketika itu untuk kedua-dua pasangan mata wang, tetapi berubah kepada negatif kerana satu bergerak ke atas dan lagi satu bergerak ke bawah. Keadaan ini sentiasa berubah terhadap dua ekonomi negara yang saya ceritakan tadi, iaitu sekiranya European nation mendapat berita baik dan Great Britain pula mendapat berita yang buruk terhadap satu pasaran, maka pergerakannya tidak lagi mempunyai satu korelasi yang positif. Tetapi sekiranya berita yang dikeluarkan berkaitan dengan USD, Amerika Syarikat punya ekonomi, maka kedua-dua pasangan mungkin akan bergerak seiring. Oleh itu anda haruslah berhati-hati untuk memilih satu pasangan mata wang terhadap pengeluaran satu berita. Apabila anda melihat satu carta, paras harga seharusnya berada di antara tahap tersebut. Bermakna ia harus berada di satu paras sokongan atau satu paras rintangan. Sebaik-baiknya ia berada di tengah-tengah. Pergerakan ini kita harus perhatikan 1 jam ataupun paling lewat setengah jam sebelum pengeluaran berita. Jarak terbaik daripada sokongan ataupun rintangan adalah sekitar 80 hingga 110 pips. Ia berbeza-beza dan bergantung pada pasangan mata wang yang akan diperdagangkan, yang kita pilih untuk kita berdagang. Jarak itu mungkin boleh menjadi lebih besar untuk pasangan mata wang GBP, JPY, Great Britain, Japan, dan mungkin akan menjadi lebih kecil untuk pasangan mata wang Euro CHF. Sebab apa? Sebab kebiasaan GBP JPY adalah pasangan yang lebih tidak menentu daripada Euro CHF. Seperti yang anda boleh lihat di dalam MetaTrader 4 GDMFX, satu pasangan mata wang GBP JPY mempunyai pergerakan yang lebih drastik berbanding dengan Euro CHF. Dan begitu juga dengan Euro GBP. Ia bergantung kepada pasangan mata wang yang anda pilih dan berita yang anda pilih terhadap pasangan mata wang tersebut. Seterusnya, tips yang keempat. Anda haruslah letakkan garisan-garisan trend. Kepada pedagang-pedagang teknikal, mereka lebih mengetahui bagaimana baris-baris trend penting dalam analisis teknikal. Apabila anda telah mengambil keputusan untuk memilih satu pasangan mata wang untuk diperdagangkan, letakkan baris-baris trend terhadap carta tersebut. Anda perlu letakkan 2 baris-baris trend, satu 5 pips di bawah sokongan dan satu lagi 5 pips di atas rintangan. Bermakna di sini anda boleh lihat satu channel di atas carta anda. Anda harus letakkan baris-baris trend ini
1 atau 2 jam sebelum pengumuman berita dikeluarkan. Jangan letakkan pesanan anda terlebih dahulu sebelum berita dikeluarkan. Kerana sekiranya berita tersebut berlawanan daripada jangkaan anda, berkemungkinan besar anda akan mendapat satu kerugian yang sangat besar. Oleh itu, saya galakkan anda menggunakan stop loss sekiranya anda ingin memasuki perdagangan 1 atau 2 jam sebelum. Kerana keadaan 1 atau 2 jam sebelum ini adalah satu keadaan di mana pergerakan pasaran akan bergantung kepada konsensus ataupun nilai rujukan ataupun satu nilai yang telah dijangkakan. Prediction, satu nilai prediction yang telah ditetapkan oleh satu institution yang berpengalaman. Mereka akan letakkan konsensus jangkaan terhadap satu berita sebelum berita itu dikeluarkan, dan pergerakan pasaran akan melakukan sedikit bias ataupun sedikit berat sebelah sekiranya konsensus tersebut telah mempengaruhi pedagang-pedagang sebagai satu spekulasi. Pedagang mungkin akan mengikuti, pedagang-pedagang besar ini mungkin akan mengikuti konsensus tersebut, tetapi sekiranya real result akan dikeluarkan, berkemungkinan besar mereka akan mengubah posisi kedudukan mereka di dalam pasaran apabila news itu tidak menyerupai konsensus yang telah dikeluarkan. Baiklah, setelah kita mempelajari tips yang keempat yang telah kita bincangkan sebentar tadi, baru saja tadi, kita harus letakkan garisan-garisan trend, dan anda harus tahu menggunakan sedikit technical analysis, kita harus meletakkan garisan trend ini untuk melihat di mana ia akan melakukan pemecahan dan di mana satu pemantulan kebiasaannya berlaku. Bagaimana kita mengubah satu tahap sokongan dan rintangan berulang kali sehinggalah keluarnya satu berita yang kukuh di dalam pasaran. Anda perlu berwaspada, berhati-hati apabila setengah jam sebelum berita tertentu dilepaskan. Kerana pergerakan ini berkemungkinan besar menjadi bias sekiranya big traders, big investors meletakkan pesanan mereka lebih awal. Sesuaikan diri kepada tahap sokongan dan tahap rintangan yang telah kita letakkan. Ia mungkin berkemungkinan besar tahap ini akan dilanggar dan paras harga akan keluar daripada saluran tersebut. Saluran yang saya ceritakan ini adalah satu channel yang telah kita letakkan pada carta. Anda akan ganjakkan garisan trend lebih tinggi jika harga berada di atas sokongan dan alihkan garisan trend satu lagi kepada keadaan lebih rendah jika harga di bawah tahap sokongan. Di hujung webinar ini saya akan tunjukkan sedikit bagaimana kita akan letakkan tahap sokongan dan tahap rintangan ini kepada carta. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Untuk tips yang keenam, kita haruslah tentukan arah pesanan, sama ada untuk meletakkan belian atau jualan, atau kita letakkan kedua-duanya sekali. Dan juga jangan lupa untuk letakkan tahap henti kerugian, kerana sekiranya pergerakan pasaran tidak mengikuti apa yang telah kita jangkakan, berkemungkinan besar kita akan rugi besar sekiranya kita tidak letakkan stop loss.
Setelah anda ubah beberapa garisan trend yang telah kita ceritakan tadi, dan saya akan tunjukkan bagaimana kita ubah garisan trend tersebut di hujung webinar ini, anda perlu membuat keputusan di mana untuk letakkan belian stop dan jualan stop serta tahap henti kerugian bagi satu pesanan. Anda boleh memilih untuk meletakkan hanya pesanan belian atau jualan kepada kawasan zon jualan atau zon belian sekiranya terlalu berjauhan. Untuk pedagang-pedagang baru, kami tidak galakkan anda untuk meletakkan lebih daripada satu pesanan dalam satu arah sahaja. Ini bermakna hanya ada satu pesanan belian dan satu pesanan jualan sahaja yang ada pada satu masa. Kepada pedagang-pedagang yang telah berpengalaman, anda boleh letakkan 2 atau lebih pesanan sekiranya satu breaking point telah kelihatan di dalam carta, dan anda boleh ubah setiap kali anda pergerakan bergerak drastik. Anda boleh ubah anda punya stop loss mengikuti tahap pergerakan tersebut, dan kemungkinan besar stop loss tersebut dicetus pada keadaan anda positif floating. Anda perlu letakkan satu perintah belian stop 5 pips di atas garis trend rintangan dan perintah jualan stop 5 pips di bawah garis trend sokongan. Setelah anda memilih satu tahap di mana anda melihat tahap sokongan dan rintangan tersebut adalah valid kepada berita sebelum setengah jam sebelum ataupun 10 minit sebelum keluarnya berita tersebut. Anda juga perlu untuk membuat keputusan di mana anda perlu letakkan pesanan tahap henti kerugian, stop loss anda. Digalakkan supaya anda tidak harus merisikokan lebih daripada 2% daripada modal deposit anda pada satu-satu perdagangan. Kerana dengan menggunakan fundamental trading, dengan menggunakan perdagangan fundamental, anda tidak akan mempunyai banyak entry pada satu-satu masa. Dengan 2% risiko, anda mungkin akan membuka satu pesanan yang lebih kecil, tetapi anda akan mendapat pulangan yang jauh lebih besar sekiranya anda telah mendapat berpengalaman dalam perdagangan fundamental. Dan 2% tersebut kita boleh adjust dengan menggunakan stop loss mungkin 10 pips atau 20 pips sahaja. Dan sekiranya pergerakan berita itu drastik ke atas, sekiranya kita buka belian, mungkin kita akan mendapat satu keuntungan yang besar. Tidak kira sama ada ia adalah strategi yang kita gunakan ini, seperti yang saya berikan contoh ini, atau mana-mana sistem perdagangan lain, sekiranya kita gunakan 2%, keadaan akaun modal deposit kita akan menjadi lebih selamat. Tips yang ketujuh pada malam ini untuk fundamental trading, untuk berdagang secara fundamental, kita harus pilih tempat di mana kita akan mengambil keuntungan. Setelah kita melakukan semua planning ini, kita haruslah meletakkan persediaan belian jualan, dan juga kita harus letakkan di mana tahap kita akan mengambil keuntungan. Kita akan mengambil take profit pada satu tahap. Sekiranya harga mencetus, ia akan tutup secara otomatik. Dan sekiranya anda pedagang yang berpengalaman, anda mungkin boleh menukarkan stop loss anda kepada tahap yang anda boleh analisa lebih selamat untuk diletakkan
stop loss yang positif. Pada peringkat ini, anda sangat dekat kepada pengeluaran berita dan anda perlu mengambil keputusan mana anda mahu untuk keluar daripada perdagangan yang menguntungkan anda. Jika ia menguntungkan. Jika anda berpengalaman, anda boleh berdagang dengan dua kedudukan dan menutup satu kedudukan pertama pada tahap sokongan atau rintangan yang terdekat. Ia bergantung pada mana arah pasaran akan diambil. Anda digalakkan untuk menandakan tahap nombor genap sebagai ini adalah sebagai tips kepada anda, kerana nombor-nombor genap tersebut kebiasaannya big boys atau pedagang-pedagang besar ini akan mengambil keuntungan mereka, akan menutup pesanan mereka pada tahap tersebut, dan kita harus mengikuti langkah-langkah mereka sekiranya kita ingin keluar daripada pasaran. Manakala kepada kedudukan yang kedua, jika anda mengambil dua pesanan dalam satu arah, sebagai contoh, anda boleh berpegang pada pesanan tersebut selagi pasaran bergerak mengikuti arah yang anda telah tetapkan. Kita akan mula untuk meletakkan pesanan tersebut apabila 2 atau 3 minit lagi sebelum pengeluaran berita. Ia bermula dengan tahap harga yang jaraknya lebih besar daripada tahap sokongan dan rintangan. Jika harga ialah 20 pips daripada satu tahap rintangan dan 50 pips daripada tahap sokongan, kita harus letakkan jualan stop di bawah tahap sokongan yang pertama tadi. Dan begitu juga sebaliknya, jika harga pada jarak yang lebih jauh daripada rintangan, letakkan belian stop di atas paras pertama. Selepas itu, kita boleh letakkan perintah kedua untuk jualan pula. Sekarang kita hanya perlu tunggu bilakah berita tersebut akan keluar. Saya akan membuka MT4 Trader GDMFX untuk anda untuk melihat secara praktikalnya bagaimana untuk melakukan satu perdagangan secara news. Sebentar, saya akan bukakan platform GDMFX. Baiklah, saya akan tunjukkan serba sedikit. Ini platform GDMFX. Kita akan lihat pada Euro USD. Di sini kita tidak perlu letakkan apa-apa indikator. Perubahan yang kita letakkan hanya pada candlestick. Kita ubah gamannya pada candlestick. Saya gemar melihat pada Asline, show period separators, tutup dan grids, letakkan chart shift ataupun sekiranya anda
tidak suka letak gesture, terpulang pada anda. Colors, bar up lime, bar down merah, bold candle lime, gray candle merah. Itu sahaja perubahan yang saya lakukan terhadap carta saya. Okey, untuk melihat kepada berita, saya lebih gemar melihat berita di laman web ini. Sebentar, saya buka Google Chrome. Saya guna saya buka fxstreet.com. Buka kepada fundamental. Klik pada fundamental dan klik kepada economic calendar. Di sini kita boleh lihat berita-berita yang akan dikeluarkan. Ini adalah sebagai satu kalender. Saya lebih gemar melihat kepada high impact, high volatility expected. Medium impact dan low impact kita boleh lihat sebagai rujukan. Tetapi sekiranya anda betul-betul ingin berdagang secara fundamental, saya galakkan anda melihat kepada high impact ini sahaja. Germany. Untuk Euro USD, kita boleh lihat pada pergerakan ekonomi Euro. Di sini actual result belum dikeluarkan, tetapi konsensus telah diletakkan lebih rendah berbanding previous, berbanding keputusan sebelumnya. Ini bermakna 1 atau 2 jam sebelum berita ini dikeluarkan, ia akan bergerak bias kepada konsensus tersebut. Dan sekiranya actual data yang dikeluarkan adalah lebih tinggi daripada nilai ini, bermakna pelabur-pelabur besar yang memasuki pesanan awal mengikuti konsensus ini akan mengubah arahnya, dan di sinilah kita boleh lihat satu perubahan drastik berlaku. Seperti contoh ini. Contoh ini, konsensus adalah lebih rendah daripada previous dan actual result jauh lebih rendah daripada konsensus. Bermakna, pesanan yang telah diletakkan oleh pedagang-pedagang besar sebelum ini terhadap konsensus akan hold, dikontinuekan, sambung semula. Selagi mereka belum melihat kepada psycho number, seperti yang saya ceritakan tadi, nombor-nombor genap. Big boys akan melihat kepada nombor-nombor genap tersebut. Okey, hari itu mari kita mulakan analisa untuk Consumer Price Index bagi Germany. Saya juga gemar menggunakan satu lagi website, iaitu MyFactBook. Di sini kita boleh lihat economic calendar. Sekiranya anda ada akaun dengan MyFactBook, anda boleh lihat economic calendar ini secara percuma. Dan di sini kita boleh klik pada butang bell ini. Sekiranya kita klik pada butang bell ini, satu siren akan dikeluarkan 5 minit sebelum berita dikeluarkan. Di sini kita boleh tengok apa explanation yang diletakkan di dalam ni. Dan begitu juga data-datanya. Previous 2.1, consensus 2.0,
bermakna jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dan kita akan menunggu actual amount. Bila ia akan keluar. Kebetulan pula 13 minit ia akan keluar. Okay, so kita akan gunakan peluang ini untuk memberikan anda satu contoh. Kita lihat tadi Germany. Germany untuk European nation, European Euro. Kita akan lihat pada Euro USD 13 minit lagi. Apa yang kita perlu buat adalah tandakan tahap sokongan dan rintangan. Yang pertama sekali, tahap sokongan dan rintangan. Bagaimana untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan? Kita lihat kepada time frame yang lebih besar, iaitu H4. Seperti apa yang kita boleh lihat di skrin anda, kita boleh lihat pergerakan di mana Euro USD meningkat sejak tahun lepas, bulan 7 tahun lepas. Ia telah meningkat daripada harga 1.2034 sehinggalah pada harga terkini 1.3560. Bermakna ini adalah satu trend uptrend kepada Euro USD. Dan itu kita harus letakkan dulu, tetapkan pivots. Untuk daily pivots, kita boleh melakukan pengiraan begini di sini. Ini adalah closing, high low. Kita lihat pada daily lebih mudah. Anda boleh mengira sendiri bagaimana untuk mengira pivot tersebut sebagai satu tahap sokongan atau satu tahap rintangan. Pivot boleh digunakan yang kedua. Kita boleh gunakan Fibonacci juga untuk satu tahap sokongan dan rintangan. Dalam contoh ini, kita ambil Fibonacci harian, Fibonacci mingguan. Harga terendah kita tarik pada swing high, swing low. Tahap tersebut. Seperti ini. Di sini kita boleh letakkan buy stop di atas ini dan sell stop di bawah ini. Kita akan tandakan zone ya. Baiklah, 9 minit sebelum berita dikeluarkan, kita akan memasuki pasaran. Kita prepare buy stop dan sell stop di sini. Kita akan tandakan menggunakan horizontal line untuk melihat paras harga, di mana kita boleh letak 5 pip di atas ataupun 5 pip di bawah support ataupun resistance. Dalam contoh ini kita letakkan dulu penanda ini pada tahap support dan tahap resistance. Kemudian kita akan tambah 5 ataupun tolak 5 kepada tahap tersebut. Contoh di sini 13541. Sekiranya kita tolak 5 pip di bawahnya, kita boleh masuk pasaran pada harga 1.3536. Manakala untuk 1.3571 kita harus tambah 5 untuk meletakkan pesanan buy stop, iaitu pada paras harga 13576. Ayo kita letakkan pesanan kita.
Ini terpulang pada anda berapa besar position yang anda letak. Ini sebagai satu contoh sahaja. Saya berikan kepada anda. Seperti saya ceritakan tadi, buy stop kita letakkan 76 pada paras 76. Dan berita 7 minit lagi berita akan dikeluarkan. Anda boleh lihat di sini, saya telah modified sedikit economic calendar ini kerana saya ingin hanya melihat kepada high impact. Anda boleh klik pada bahagian more di sini. Tikkan impact yang mana yang anda ingin lihat, sama ada medium impact, low impact atau high impact, ataupun no impact sekiranya anda ingin melihat news tentang no impact. Anda boleh letakkan. Pada saya suka meletakkan pada high impact sahaja. 6 minit lagi Consumer Price Index akan dikeluarkan untuk Euro. Pesanan buy stop kita telah diletakkan dan kita letakkan lagi satu sell stop di bawah 5 pip di bawah paras support kita, iaitu 13536. Kita place order. Baiklah, sell stop kita telah diletakkan, buy stop pun telah diletakkan. So di sini bagaimana kita ingin meletakkan stop loss dan bagaimana pula kita ingin meletakkan take profit. Ia terpulang kepada anda berapa kadar risiko yang anda ingin letakkan. Untuk pedagang-pedagang baru, saya nasihatkan anda letakkan stop loss di bahagian support. Sekiranya anda letakkan belian, anda letakkan di bahagian support, betul-betul pada paras harga support. Manakala sekiranya anda meletakkan jualan, anda letakkan stop loss betul-betul di bahagian resisten di atas ini. Bermakna harga yang telah kita tandakan tadi kita boleh letakkan sebagai stop loss. Sebagai contoh, pesanan untuk buy stop ini, kita letakkan stop loss pada paras 41, sama paras dengan bahagian support. Dan begitu juga dengan sell stop tadi, ia akan sama paras dengan bahagian resistance. satu. Baiklah, sementara kita menunggu pergerakan market selepas news high impact ini dikeluarkan, lagi 4 minit. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh kemukakan soalan anda di bahagian questions dan anda boleh raise hand sekiranya anda ingin mendapat perhatian saya dan saya akan reply secepat mungkin apakah soalan yang anda kemukakan. Dan sekiranya anda ingin memberi soalan, anda lupa apa yang anda ingin soal, anda ingin memberi soalan kepada email saya, anda boleh berikan pada email saya. Saya akan berikan email saya kepada anda. Baiklah, ini email saya. Sekiranya anda ingin bertanyakan apa-apa soalan, mungkin anda tidak ingat soalan anda pada hari ini, anda boleh fikir-fikirkan soalan anda dan anda berikan pada email saya pada bila-bila masa. Dan insyaAllah saya akan jawab persoalan anda. Kita lihat pada skrin di sini, lagi 3 minit Consumer Price Index akan keluar. Dan ini adalah satu high impact news.
dan saya mengambil keputusan untuk mengambil dua-dua arah di bahagian support dan resistance. Untuk Fibonacci pada weekly maksudnya pada minggu ini, saya lihat pada low price dan high price swing high di sini, bermakna Fibonacci ini telah menandakan bahagian resistance dan support, resistance di atas dan support di bawah ini, dan ini adalah zone resistance dan ini adalah zone support. Kita boleh lihat bagaimana kita boleh masuk pasaran menggunakan ini. Pada pendapat saya, sekiranya kita memasuki pasaran pada waktu news, saya galakkan anda untuk monitor position anda selama 1 atau 2 jam, kerana pergerakan 1 atau 2 jam pertama adalah drastik atau besar. Dan sekiranya anda memasuki pesanan yang menguntungkan, saya galakkan anda supaya menutup pesanan anda setelah satu tahap keuntungan dicapai, bermakna kita akan letakkan take profit sekiranya ia menguntungkan. Seperti contoh ini, kita boleh letakkan take profit di bahagian resistance atau support yang seterusnya, iaitu contoh seperti belian di sini, kita boleh letakkan take profit di zone ini. Dan seterusnya kita boleh letakkan take profit untuk sell di zone ini. Kita akan tandakan dengan horizontal line untuk melihat paras harga. Ia terpulang kepada anda sama ada anda ingin letakkan take profit ataupun tidak. Tetapi pada saya lebih gemar letakkan take profit kerana ia memberi kita keadaan di mana kita berdisiplin terhadap setiap pesanan kita, setiap trading yang kita lakukan. Di sini saya berikan anda contoh, kita letakkan take profit pada paras harga yang telah saya tandakan di dalam carta. High impact news mungkin tidak akan keluar setiap hari bagi satu-satu negara, tetapi setiap hari juga ada banyak high impact news, tetapi bukan pada hanya USD sebagai contoh. Mungkin hari ini USD, esok high impact untuk Euro, mungkin lusa high impact pula untuk Japan. So kita kena berhati-hati dan sentiasa alert terhadap news-news yang dikeluarkan ini. Saya telah tetapkan take profit di dalam carta, seperti dalam carta ini. Dan mari kita lihat news kita. News telah pun selesai. Numbers akan dikeluarkan setelah programmers mendapat bacaan sebenar. Mereka akan publish di sini. Anda juga boleh lihat di website Forex Factory. Okey. Di sini kita boleh lihat news-news yang dikeluarkan. Baiklah, actual result telah keluar untuk Germany. Actual result adalah lebih buruk daripada konsensus. Ini bermakna keadaan market buruk untuk euro. Dan di sini kita boleh lihat pergerakan euro akan menurun. Pergerakan euro akan menurun. Baiklah, sekarang telah tepat pukul 9 malam. So, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama anda.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda terhadap webinar kita pada hari ini. Semoga webinar pada hari ini dapat membantu anda serba sedikit tentang bagaimana untuk berdagang menggunakan fundamental analysis. Dan kita akan insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari lain. Hari esok kita akan ada satu jemputan khas trader yang berpengalaman. Dia akan datang bersama saya untuk webinar pada hari esok. Anda boleh bertanyakan pelbagai soalan kepadanya. Dan dia akan menjawab soalan anda secara live pada hari esok. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Semoga kita boleh bertemu lagi di waktu yang sama Isnin hingga Jumaat di www.jinafx.com. Selamat malam, Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan happy trading.